yang saya hormati Tuan Haji Samsudin yang merupakan Ketua Mutawif Simply Umrah Cawangan Kelantan yang merupakan pengurus Simply Cawangan Kelantan, Maulana kita lah, kira Maulana kita. Dan sahabat-sahabat umrah, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada yang sedang menonton di YouTube live, sebab ada rakan-rakan kita yang sedang melihat di YouTube. Baik, hari ini adalah hari yang terakhir dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk sekali lagi untuk fasa ataupun sesi yang keempat lah. Sesi yang keempat ni sesi yang terakhir lah untuk sebelum kita berlepas. Tak ada dah lepas ni takut minta bolok, ada dah kau fasa kelima. Kalau fasa kelima tu kita boleh buat runding secara personal. Runding secara personal, mari rumah Haji Din ke, nak tanya ke apa, boleh. Alik sini gini. Tapi nak buat lagu ni tak ada lah. Sebab kalau ikutnya 2 kali je. Sekala-sekala kita buat ada 2 kali. Ni special ni, special edition. Kalau ada kata model special edition, ni model ni, model C dia panggil. Model C. Jadi insyaAllah hari ini ada beberapa agenda yang kita akan perhalusi. Yang pertamanya kita akan tengok dari segi pergerakan kita, pergerakan pelepasan kita, dan akan diperincikan juga tentang orang duk tanya lagu mana kat program susunan kita di sana, itinerary kita, program pergerakan kita. Sebenarnya ada dah hari ni pun, ini akan dibentangkan oleh Tuan Haji Din kita, dia akan royak lagu mana pergerakan kita. Okey, insya-Allah, okey, apa yang kita aturkan ini adalah terbaik untuk jemaah kita. Dan kita sentiasa boleh berunding. Tuan Haji Din ni dia special dia demokrasi dia tinggi. Kalau tengok hari ni pun dia ni serupa steward pramugara kota dah hari ni. Toka saya ingat masuk ni ketua penggara kota dah pakai baju serupa pramugara dah ni. Rupanya Haji Din kita. Masya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum saya menyerahkan majlis kepada Tuan Haji Din, saya sukanya nak memberitahu sedikit tentang PCR test kita. Okey. Sebab orang dia tanya lagu mana ni? 48 Jan ni lagu mana 48 Jan? Nak buat 20, nak buat berapa bulan? 3 ke 2 ke 4 nak gitu. Seperti mana yang kita tahu, 48 jam sebelum berlepas kita berlepas pukul 8 jadual kita. Jadi kok mana pun mesti alah malam. Berapa hari bulan? Sekurang-kurangnya 2 hari bulan pukul malam. Pukul malam tu pukul 8 lah. Kalau kita buat pukul 9 lagu mana? Tak sampai, lebih 48 jam. Jadi kok mana pun kita kena buat malam. Atau kita buat 3 hari bulan pagi. Cumanya bila kita buat 3 hari bulan ni, kita kena pastikan dengan pihak klinik dan makmal tu dia boleh buat keluar result tu sebelum kita berlepas. Jangan kita pergi dulu, tak tunggu-tunggu lagi result. Memang tak boleh pergi pun. Sebab result ni akan dihantar ke HQ, HQ akan print out, kemudian letak dalam file personal kita seseorang. Kita akan bawa benda tu untuk check in. Jadi kita tunjuk di kaunter, kalau tak ada PCR test tu, tak lepas kita. Dan bersama lagi beberapa dokumen-dokumen lain seperti booster dose tu dan benda-benda lain lah, pasport, visa dan sebagainya. Jadi benda-benda ini antara benda yang biasa, cuma ditelitikan di musim pandemik ini sahaja. Jadi bila kita memikirkan tentang masa 48 jam ni, kalau nak buat sendirilah. Kalau nak buat sendiri tu kena pastikan malam lah. Kalau 2 hari bulan tu kena malam. Mungkin kita ada kenal klinik anak buah anak kita ke, janji dia malam nak buat. Tapi kalau nak buat di sini, kita alu-alukan sangat lah. Kita menjemput dan alu-alukan sangat kalau nak buat di sini. Kita buat sini ke Haji Din? Nak buat sini? Ke di office? Sama ada di office ataupun di sini. Maknanya doktor akan mari di sini. Saya dah kontak doktor tu dan dia memang buat pun grup Tuan Haji Din hari tu pun di bulan 12 pun dia mari sini dan dia buat ujian swab PCR test tu. Itu sajalah. Jelas tak? Pada jelas ada? Pada nak sekali tak? Sekali PCR. So saya nak tanya sini, ada tak yang nak buat sendiri? Ada tak nak buat PCR test sendiri?
Ada dalam 20 berapa ke 20 orang ni. Hak di dalam YouTube ni saya rasa memang kena buat sendirilah. Sebab yang tengok ni ada yang duduk di KL, ada yang duduk di Terengganu dan ada yang duduk di Mentakap, di Raut, so insya-Allah dah, pastikanlah kalau anda nak buat, pastikan kena buat awal ataupun awal pagi pada 3 bulan tu ataupun malam. Kecuali ada doktor kena boleh buat seperti saya juga. Kalau buat gitu buat beres. Okey? Alright, so itu tentang PCR test. Dan yang seterusnya saya nak memperingatkan lagi lah, sebab kita sebenarnya sesi kita hari ni tak panjang sangat pun, kita tidak akan go through satu persatu tentang manasik umrah, cuma dari segi taklimat penerbangan dan pergerakan saja. Yang keduanya saya nak nasihatkan kita supaya jagalah SOP buat kita ni. Sebab saya dikabarkan di sana memang tak ada apa dah. Saya baru bercakap dengan Saing kemarin, kontak dia di Mekah, dia kata di sana memang tak ada SOP pun, biasa dah, jadi normal biasa. Luar ni tak ada, luar ni kalau pergi beli kedan super apa dulu. Jadi kita lah kena jaganya. Cara kat orang lain tu pakai masker, ini masker. Ibu-ibu, bapa-bapa pastikan pakai masker. Masker, lepas tu jagalah kalau tengok orang peletek kita tak lagi. Okay? Sebabnya kita takut nauzubillah tu. Okey, takut nauzubillah. Sebab di sana kita akan buat PCR test 48 jam sebelum balik juga. Dan di sana doktor akan mari dekat hotel kita di Safwah tu, mari check seorang-seorang pula, mari swab kita. Cuma swab dia kita tak pasti swab lagu mana. Kita swab sini lagu lain, mungkin di sana lagu. Tapi tak apalah, itu cerita lain. Yang penting kita jaga diri kita sendiri. Dan kita peringat jugalah sayang-sayang kita. Kalau mungkin saya peringat sesi marah saya. Mana ni kita bukan Malaysia dah ni, Arab Saudi je ni. Marah ke Arab. Marah pun ke Arab dah. Jadi itulah kita peringat supaya mudah hari kita nak buat ibadat. Okey? Dan saya rasa lepas ni kita juga akan nak solat hajat. Okey, di pengakhiran sesi kita nak buat solat hajat untuk permudahkanlah segala urusan kita dan kita diberikan umrah yang terbaik insya-Allah. Jadi dengan itu saya nak mempersilakanlah ketua mutawif kita, ada persoalan ke apa-apa boleh tanya hari ni. Kita boleh permudahkan lagi. Tak apalah kalau misal kata ada soalan-soalan yang nak tanya tentang manasik umrah pun tak apa. Okey, kok ada sebelum kita gini tanyalah dulu. Sebelum sampai sana tu takutnya kita tak ingat. Kita pun ingat sini dulu. Okey? Jadi itu saja untuk seketika. Kalau ada apa-apa kita ke koyak lagi. Saya nak menjemputlah yang berbahagia Al-Fadil Tuan Haji Samsudin untuk sesi dan meneruskan kalimat berikutnya. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah. Terima kasih mutawif utama. Ini saya ketua mutawif. Dia Haji Firman ni mutawif utama. Sebab saya tengok dalam itinerary ada buku ke itinerary kita kat post tu. Dia bos ni mutawif Haji Firman, dia utama lah dia. Nama saya tak ada situ dah. Alhamdulillah. Baik. Pertama sekali kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Taala sekali lagi
atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita banyak sungguh. Dan nikmat ni pula ni kita akan dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Bukan alang-alang orang sebenarnya dapat tetamu Allah ni. Mana hati kita dijentik, kemudian dijemput. Dan kita mari berkali-kali buat persiapan untuk depan. Nak bagi menjadi seorang hamba yang benar-benar hamba pada Allah Ta'ala. Untuk bersujud, bersyukur, bertawaf di tempat yang paling mulia. Di Makkah Al-Mukarramah. Tak ada tempat lain dah paling mulia situ. Mulia tak mulia dia, siapa mati di Makkah, syurga. Masya Allah. Siapa mati di Madinah, syafaat Rasulullah SAW wajib bagi dia. Tak ada tempat lain. Jadi Alhamdulillah kita syukurlah. Walaupun kita letih doa yang tidak kaya sangat, kita pun mungkin golongnya itu bila apa dah. 40 ke bawah lagi, tapi kita dijemput. Dan kemarin ada seorang jutawan WhatsApp saya. Haji tu nak cari seorang Haji kenal, ahli masjid, istiqamah dengan jemaah masjid. Saya nak bagi hadiah dia pergi umrah. Dia tak tahu siapa dia, justru saya pilih. Berat juga saya. Justru saya dia haji istiqamah dengan jemaah. Itu syarat dia. Istiqamah dengan jemaah. Dan dia ni miskin yang pada zahirnya, lahirnya dia tak mampu pergi umrah. Saya nak hadiah ke dia untuk umrah. InsyaAllah. Ini tak tahu siapa dia lah. Rezeki orang itu lah. Saya pun belum pilih lagi pun. Mari boleh telefon. Nak ceritanya, apabila Allah Ta'ala menjemput kita ni bukan ala-alanya. Bukan mudah. Kita nak bersyukur sangat-sangat. Kita syukur sungguh-sungguh. Dan kita jangan rasa banyaknya dia habis. Dia tu hanya mati. Saya pun akui. Saya bayar aku dapat beratus ribu. Banyaknya duit. Kita rasa duit ni. Bayar aku pada SQ. Pak pakej kita ni. Banyak ratus ribu. Banyak duit. Tetapi hakikatnya rezeki itu Allah Ta'ala juga beri. Betul tak? Semua tu duit itu daripada Allah Ta'ala rezeki. Cuma cara kita nak guna. Kemana yang bermanfaat. Alhamdulillah lah kita. Dengan berdikit-dikit. Mungkin ada di kalangan kita ni himpun duit tu lama. Boleh pergi deh. Alhamdulillah. Baik. Yang keduanya kita sekali lagi saya nak ingatkan jemaah. Kita niat iktikaf masjid ni. Supaya nanti habit ini, perangai ni, tabiat ini menjadi amalan kita di mana-mana kita pergi masjid. Dan lepas ni kita akan pergi Masjidil Haram, kita akan Masjid Nabawi, kita jangan lupa niat iktikaf. Buat pahala besar iktikaf. Pahala besar. Cuma kejaya dia buat ni, dia nak niat ni. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian satu lagi juga saya nak ingatkan juga sama-sama dengan diri saya lah. Setiap kali kita masuk masjid, kita disunatkan sembahyang tahiyatul masjid. 2 rakaat yang ringan. Tak perlu panjang pun, 2 rakaat cukup lah. Itu juga kalau boleh kita amalkan di Mekah, di Madinah. Baik. Kita masuk terus sekali lagi boleh. Talbiyah. Rasa ada talbiyah rumah pun dah training tak. Saya rasa ni. Saya pun atabah ready saya nak suruh saya talbiyah. InsyaAllah lah. Baik, kita sama talbiyah. Ini menyahut panglau Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masya Allah, la syarika lak, tidak ada syirik bagi Allah Ta'ala. Kita tak mengesahkan dia, insyaAllah. Dan kita insyaAllah mati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insyaAllah. Syirik ni bahaya. Dia tak ampun dosa. Walaupun kadang-kadang kita jauh pada pandangan mata. Kalau kita tengok jauh. Tapi kadang-kadang ada amalan syirik yang kita buat. Sebab tu kalau kita nak pergi haji, ada daftar haji tak? Ada biasa pernah pergi haji, ada daftar. Biasa dalam khusus haji, tabung haji peringat tu, supaya syirik ni kita cek balik. Dan ada kitab kecil yang Saudi beri, tabung haji beri, 20 perkara yang membatalkan syahadah. Bisa cek balik, takut kita ada syirik dalam kehidupan kita hari-hari. Syirik ni, benda ni mendoakan Allah Ta'ala lah. Kita kadang-kadang orang Melayu kita ni banyak. Terihnya ada, kadang-kadang ni. Yang ada macam ni tak? Bubu badik tak sini ya. Kata apa tak ayuh bubu badik pinggir nak jalan malam. Kata ni selamat. Boleh menyelamatkan dia kata. Ada berapa dia tahu lah pada badik tu. Dia percaya badik tu boleh menyelamatkan dia. Oleh perangai dulu. Perangai ni ada juga. Perangai ni kan. Ambo kan pergi bom kata orang tu kan. Sialan. Ngalah tak jadi. Kalau dengan dia. Jadi mana dia. Dengan dia jadi. Tengok. Ada unsur-unsur. Kita rasa dia bukan orang tu boleh menyembuhkan penyakit kita ni. Sama juga ni. Dari syirik tak ada, insyaAllah kita cuba. Nak pergi Mekah ni kita kena buat belakang lah. Mudah kita azimat. Baik, Alhamdulillah, kita syukur. Saya sendiri nak beri tahu kepada semua ni. Sepanjang kita berusaha dalam untuk umrah ni, untuk grup ni, Masya Allah, mudah semua. Ini sangat mudah. Jadi, kalau kemarin kita baca dalam berita-berita ada grup terkandah nak taligi. Taligi dan ada juga yang kena reschedule balik. Jadual penerbangan dia. Kerana tiket ada. Tapi dengan sepak kita ni berlapang dada. Jumlah kita mudah basuh senang kira. Kita bersedia ambil kotar Alhamdulillah kemarin kita confirm dah dengan syarikat. Alhamdulillah tak masalah. Tiket kita ada belakang. Dan semua insya-Allah lah setakat ni berjalan dengan baik. Baik. Semua ready untuk terbang lah. Semua nanti lepas ni kalau kita nak siapa lah. Ubah kita kalau tu ada dah kita jadi awal ke mana. Tapi naknya semua tu mudah. Dimudahkan. Dan saya juga terima kasih banyak kepada ketua Mutawif dan telah mengurus PCR kita. Minggu lepas saya buntu juga. Bila Saudi menetapkan 48 jam sebelum terbang kena buat PCR test. Bagi kita Selatan kan, kita kena Jawa, kita lewat ni. Kalau Kuala Lumpur mungkin mudah. Jadi dengan bantuan ketua Mutawif, Alhamdulillah kita buat awal sikit tak apa, tapi seolah-olah kalau kita ni, insya-Allah semua ni kita semua negatif akan dipermudahkan kesihatan. InsyaAllah boleh terbaik lah. InsyaAllah. Ada agak bola kita pergi jalan-jalan. Betul saya ambil dulu kan. Nak pergi Mekah pergi jumpa orang. Pergi jumpa orang, rumah orang tu, rumah orang ni. Nak minta maaf. Hantar sagilah. Telefon sudah. Ayah. Ayah semua pergi jumpa lah. Ayah mak. Orang lain. Terutama hobi ni muda. Telefon sudah. Jangan pergi. Aku pecah rahsia minum muda. Mana tadi pun sudah saya nak pergi. Nak pergi Mekah tak mahu banyak gitu. Sebabnya bimbel, orang ni
Omicron ni nampak hebat sungguh dia, cepat merebak, tetapi tidaklah mudarat sangat, kan? Nah, tetapi di Kota Baru penuh dah kati dah, nak penuh. Jadi harap kita jangan ada yang positif. Sebab kalau ada positif, kita tak lewat apa lah. Memang tak boleh terbang. Cuma kita syarikat ni kita akan beri kelonggaran, kita akan masuk nama dia pada next group. Group akan datang. Tak ilah duit tu ada. Tapi kita tukar sebab kita janji dah dengan tiket emas ni. Kita buat open tiket boleh pergi masa lain pula lah. Cuma lepas dengan grup kita lah, dengan keluarga kita lah ni. Tak apalah. Asal boleh pergi juga. Jadi waktu berita gembira pertama yang saya beritahu, semua urusan ISU alhamdulillah sekarang ni telah atur lah. Dan bilik-bilik pun kita dah atur. Atur belakang ada bilik-bilik. Siapa duduk, siapa dia. Kalau bilik berdua tak ada masalah lah. Kalau bilik bertiga, berempat tu, bertiga pun ada masalah juga. Kalau berempat lah kita susun. Tapi jangan bimbang, semuanya di kalangan kita lah. Tak ada orang lain. Ada orang lain. 4 orang gitu. Bilik besar, masing-masing dekati, selesai lah. InsyaAllah. Okey, berhubung dengan perjalanan kita, kita akan bergerak untuk orang bersama saya, kita akan bergerak pada 3 Mac lah. Hari dah, hari Khamis. Nah, hari Khamis. Ada sekumpulan bergerak dengan saya hari Khamis. Flight naik di Kuala Lumpur berlepas 3 bulan pada pukul berapa 12.30 dah. 12.30 kat lama. Ingat ada ni kan lupa balik. Mujah ada sahabat aku ingat. Okey, hadut saya tu, okey 3 bulan kita akan bergerak terbang 12.30 di airport Kuala Lumpur. Tapi jangan pergi pukul 12.30. Kena pergi 2 jam awal. 2 jam awal dah. Sejam setengah tu boleh buat lagi lah. Tapi mulai 2 jam awal lah. Maknanya kita berada di airport pada pukul 10.30. Boleh? 10.30, jangan lupa bawa beg bagasi kita semua sekali yang nak bawa tu. Jangan lupa bawa obat kita, betul-betul tu, obat leluh, obat apa, bawa belakang. Dan setelah lagi jangan lupa bawa IC. Sebab kalau tak ada IC tak boleh naik betul. Walaupun saya check in dah, main check in awal, tapi dia nak tengok IC kita. So pastikan bawa IC. Pasport kita duduk di Kuala Lumpur. Tak boleh tunjuk pasport nak bangsa-bangsa dah. So kalau awal-awal tu IC tu, molek lebih nak pergi Mekah lah. Kalau boleh lebih ni, big check ni. Awal-awal lain. Ni lah kot lawak-lawak pagi esok tak terlupa. Sebab ada kes terlupa IC. Kena klik ambil semula. Masih baik duduk bincang. Masa tu ada guru saya lah. Masih baik lah. Okey. Bagi guru Haji Firman, dia berlepas hari Jumaat. Dan kita nak pastikan guru Haji Firman dapat sembahyang Jumaat di KLIA tu. Saya ambil flight pukul 9.30. Dah. 9.30 pagi. Hari Jumaat. Jadi kena ada pukul 7.30 lah. Di airport lah, 7.30. Dan naik emas. Guru Haji Firman ni naik flight emas direct. Tak ada mana dah. Tapi macam kita, guru saya, kita naik Air Asia. Sebab apa? Sebab murah sikit. Sebab kita boleh duduk hotel pula. Kita cover dengan hotel lah. Tiket murah sikit. Tapi kita di hotel free. Kita naik bas free. Pas kita daripada hotel nak pergi ke airport pun free juga. Jadi selain kita ni kita naik bas dia duduk situ ya. Mana tak apa, nak panggil selesa sikit. Mahal sikit, tak apa dah. Jadi bersama saya 3 bulan tu, bila sampai di KLIA, insyaAllah kita bergerak bersama lah. Kita waktu BAB di ujung airport KLIA 2 tu, turun stiker, bas kita mengambil. Bas mengambil, kita pun masuk ada bas juga. Kita pun pergi hotel. Jadi jarak KLIA 2 ke hotel kita tu M3 M3 hotel. InsyaAllah saya masuk dari grup lah. Hotel tu address dia apa.
Kita lagi naik bas tu lebih kurang dari 20 minit kita lah. Paling lama pun 20 minit. Dari hotel tu 2 bilik. Kecuali lebih 3 bilik, kita bilang 3 bilik. Dan malam tu, petang tu, kita bebas lah dengan keluarga kita duduk Kuala Lumpur. Mana satu sudut, bagus juga. Mana anak kita tak ada cuti hijau, nak jumpa kita tu. Dan dia pun, kalau tak penting pun nak hantar kita Depok ke Lai pun tak penting dah. Sebab malam itu kita bersama dah. Kita tu bik makan, dinilai, nasi arak, atau nasi tak arak, ada belakang situ. Malam itu kita bersama dengan keluarga. Nak peluk, nak puas dengan cucu-cucu kita ni. Sebab biasa saya tengok, orang yang pergi jumpa di airport KLIA, tak lama bersama dengan keluarga. Duk lagi gaduh nak pergi boarding lah. Sedangkan anak-anak cuti nak jumpa kita. Ada apalah, dia, muka dia pun nak jumpa mak. Dia ayah kita kan. Tapi kita ni selesa sikit lah. Kecuali tadi Salman tak ada lain lah. Tak ada apa. Sebab dia ada urusan perlu diselesaikan di universiti kan. Tapi begitu pun guru Tuan Haji Firman agak masanya panjang juga. Panjang benar lah. Okay, panjang juga. Sebabnya kita pergi pukul 9.30 sampai 10.30 waktu bebek mungkin dekat pukul 12. Ipun setepat beg itu pergi semaya jemaah untuk lelaki. Semaya jemaah di Kelai itu dia pergi ke atas bangunan depan. Atas sekali. InsyaAllah dekat dengan jemaah kita nampak orang jojo pergi sana. Semua pekerja di airport tu, stewardess lah, stewardnya, tak kira lah, jualnya, baglah tu, semua akan pergi ke masjid tu. Majlis Agama Islam Selangor buat masjid dah di Kelai bersama jemaah pun. Tu sudah tu turun kan. Nak turun Pulau Malaysia tu pandai-pandai lah. Pandai-pandai duduk kat food court kau makan ya pak lama sikit. itu pandai-pandai lah. Dan walaupun bunyi pukul 8 kita fly, kita kena check in pada pukul 4 petang. Mana 4 jam awal kita sudah boleh check in. Sebab pergerakan kita daripada KLIA tu, bila turun tu, ada proses imigrasi, cek pasport, patut nak kereta api pun tak. Jadi tak serusing lah boleh naik kereta api lah. Naik kereta api, jadi insyaAllah lah. Ada taklim mak ringkah dulu. Jadi waktu kena gawar dah. Bagi hak gawang saya tu dalam salah lah. Hak Kuala Lumpur tu kena peringat kepada mereka. Pastikan berada di airport paling lewat 4 petang. Paling lewat 4 petang. Jadi grup hak pergi jemaah tu makan-makan awal-awal lah. Di food court tu murah sikit lah. Tapi nak makan atas tu boleh juga mahal. Ada mahal. Kalau tingkat 5 tu ada restoran-restoran. Macam-macam restoran di situ. Tapi mahal-mahal lah. Turun tingkat 2 tu food court tu murah. Banyak pilihan. Nak duduk lama situ tak apa. Okey. Dan insyaAllah bila tak ada masalah apa-apa dan kita semua booster dah ada. Ni saya nak cerita sikit. Masalah kerajaan kita ni kita kena ada booster dose. Saudi dia tak wajib dan ni tak ada mana masa 5 tak tengok pun dah. Bahasa jarak tu kita cek dah. Sebab kita strict pada dia lagi. Tak apa. Cuma kita nak lepas kepada kita lah. Tapi kerajaan kita meletakkan booster dose. Pasal buat jugalah. Beres ke? Tak juga. Tak apa, cocok tak apa. Pasal boleh setengah tu ke tempat lain. Tempat lain boleh. Beritahu bagi umrah. Berapa bulan ada tu? Dua dah. 2 bulan lebih. 3 bulan. Ada betul tak Pak Bos tu? Apa? Satu apa ni? Takut tak ada vaksin sebenarnya cek. Sebab di Kuala Lumpur tak ada masalah. Dia memang gigi kita lagi umur cocok. Sebab dia sah boleh hak lah ni hak tak booster boleh pergi juga. Hak berlaku pada jemaah lah. Orang ngandung dia boleh doktor keluar surat mengatakan dia mengandung, tidak saya dia terima booster vaksin. So dengan surat tu alhamdulillah dia boleh pergi juga. Mengandung pun awal lah tak boleh. Flight tak lepas tu kalau kita mengandung 4-5 bulan dekat nak tali kan.
Okey, insya-Allah dah. Baik, tentang pelepasan ni saya nak detail sikit. Apa yang perlu kita buat? Okey, dia contoh lah ni. Okey, sebab beg kita ni hampir sama semua. Comel beg kita ni. Bagi saya, beg yang tercantik. Tercantik dalam guru-guru umrah. Malah kita beli guru kita tak apa ni. Betul cantik. Dia sampai di airport di Jeddah kan. Tempat bagasi kan. Memang nampak macam diamond. Comel lah simply. Beg dia. Jadi orang lain ada warna orange, warna merah, warna hitam gitu kan. Kita ni memang colourful. Very beautiful. Suami sungguh. Apa ada orang keni. Tahu lah. Saya puji lah. Sikit. Jadi supaya walaupun kita berlainan dengan gugut lain. Tapi pokok kita ni sama lah. Kita 45, 44 orang deh. So mungkin masa di airport tu tak ada masalah kita tengok. Cuma saya minta tolong buat dua perkara. Supaya kita tidak tukar sama kita. Payah buat tukar. Masuk bilik dia, kita buku-buku bilik orang lain dia. Jadi cara dia kita buat ribbon. Ada paling mudah lah ribbon lah. Saya sendiri pernah ikat dengan tali rupiah. Lupa. Kita buat orang suruh buat ribbon. Tapi tu baru bersapa dia pun, Allah tak bawa buat ribbon. Kerak tali rupiah ikat. Kenal kita tali rupiah betul. So kita buat dua kala boleh, sekala boleh. Dah ikat gini. Kat sini lah. Pahak tu kita tanya kita tak ada masalah sebab dengan kita. Walaupun dengan kita kena buat juga mark untuk kita. Takut tukar lah. Saya guna, kadang-kadang saya guna gun ni. Ni. Nepek. Tak sah, tak apa dah. Orang kita. Gitu. Sebab nepek tu mudah buat. Sebenarnya dia tulis dengan marker. Kadang-kadang saya rok kompak tu tak tulis marker tebing. Haji Day. Jadi kalau orang lain nak bawa pula, apa Haji Day? Nak jalan tu kami lah. Jadi tulis tu tak apa dah. Dah ni juga kalau boleh. Minta tolong lah. Tapi ada kertas seletik tu. Tulis nama kita. Tulis nama ya. Macam kata saya Syamsuddin. Kalau Safwan gitu. Pendek tak apa dah. Sebab apa? Sebab kita bila nak check in, dia nak sekali dengan pasport kan. Dia nak nama tu. Dan kita tag ni. Tag ni kita bagi seseorang tag ni. Tag simply. Jadi masing-masing kita dapat tag ni untuk tag di bag dia. InsyaAllah dah. Bernama tu mudah kita letak di kapal bag di airport lah masa kita nak lepas. Dia kalau pukul pagi tak apa lah. Apa pentingnya ribbon kena ada. Untuk kenal lah. Ada seorang orang itu, Yusuf family, buat sekala. Lepas tu ni, beg ni, kalau boleh, tak usah malu lah. Pakai somah. Pakai somah dah. Dia pendek ni. Baru dia boleh panjang. Boleh panjang. Untuk gitu dah. Mana sudah depan kita untuk buat pasport, untuk buat duit sikit lain ni. Benda-benda penting lain ni. Pasport lain ni. Nanti kita dapat kita akan bagi pasport dan boarding pass. Untuk maklumat, grup kita ni kita dapat 2 boarding pass. Tapi saya cuba tak bagi kedua-dua pun. Takut tercicir. Saya bagi lah. Daripada KL ke Doha dulu. Tak tahu, aku nak beritahu lagi. Tengoklah. Memang takut tercicir je. Sebabnya Doha tu naik flight pula, itu juga boarding pass pun tak. Ada. Jadi 2. Saya okey, kita dapat 2 boarding pass. Duduk sini juga boarding pass.
duduk dalam pasport kita lah. Lepas tu dalam ni juga ada kena bola macam kita coklat apa nak tak kita pahit mulut ni. Obat, tak kira panadol ke bubur lah. Estek ke apa-apa bubur supaya kalau kita sakit kepala terus makan. Benda penting lah, duit hari ni lah. Dan juga hal lain-lain boleh ambil hak tarik tu. Baik. Jangan sekali-kali lupa. Dalam beg kecil tu, kena bawa dalam ihram. Bubur ihram. Mungkin terlupa. Masa lebih besar dia. Jadi kalau boleh dalam ni, masa ingat tu, bubur dalam ihram, 2 lah, duduk situ. Yang buai-buai lah, duduk lebih hak terakhir. Dengan tali pinggang. Cukup lah. Sebab kita akan buat ihram di atas kawasan terbang. Ataupun masa kita transit di Doha. Okey, kalau tuan-tuan tengok kepada jadual tu. Lepas pada pukul 8 malam, dia kata band ni almost mana dia sharp. Dia punya jadual. Pukul 8 tu nak terbang dah. Dan saya sendiri dari banyak-banyak kes saya bawa orang ni, saya pergi 2 sekali tu 2 mutawif. Dia terlekat income tax. Mutawif saya sendiri, kalau nombor 2. Mudah urus di kaunter lambat. Kapal terbang, siapa masuk nak terbang. Kita nak tinggal dia, tandih lah muka kita. Dia mutawif juga kan. Jadi siapa ke pengawal atas kapal terbang tu, hak icah tu, mari jumpa saya. Mana sahabat awak saya lagi ni? Kita nak berlepas dia. Saya tak ada duduk di kaunter selesai income tax. Kata kita tunggu 10 minit. Kalau 10 minit tak mari, kita tinggal. Street dia punya street. Tak ada dah, baru lepas ada dah. Tengok. Flight tak tunggu. Jadi saya pun call dia. Kata, Ji, cepat Ji. Kalau terbang tak tunggu dah. Juga apa-apa saya unggah dah. Mau selesai, baru selesai. Dia muncul lah. Finally, boh nak tutup betul. Ya apa naik? Alhamdulillah. Buat aku tak jadi masalah ni. Tadi kalau ada income tax apa tu cuba cek lah sikit lah sebelum pergi ni. Income tax, hak kiki immigration ni kadang dia sekat kalau terlepas. Dan biasa mudah selesai dengan bayar sikit. Kalau kita lekat income tax ni, baru ni ada hak rumah saya tu, Pak orang husband dia terlekat, dia bayar dalam 2,000 lebih. Tapi mujur lah ni mudah dengan online boleh bayar. Bayar online pun income tax. Mas depok tu. Masuknya depok terlekat. Maksud baik saya ni lagi. Apa dia terkira-kira nampak tadi masuk lagi dengan Pak orang anak dia, bini sendiri anak 2 orang. Saya jumpa dia apa-apa. Dia tu income tax terlekat. Dia tu staff saya bayar dah. Tapi tak ada rekod. Telefon bagi mari rupanya staff tu dia panggil dia, dia panggil dia. Macam ni tak tahu berat. Tak lama bayar dia. Sistem tak ada. So saya tanya boleh bayar online. Mujur lah. Bayar online. Alhamdulillah boleh selesai. So kalau boleh cek dulu lah income tax. Satu penting income tax lah. Takut terlekat depok kita ambil lah. Tapi kalau awal-awal tahu kita boleh selesai lah. Bayar minimum payment. Okey. Kita berlepas pukul 8. Maghrib kita 7 lebih ni. Mungkin tak sempat kita semaya di airport. Pasal biasa dalam sejam tu kita kena masuk flight dah. Jadi cuma saya cadangkan kita ambil wuduk awal-awal. Ambil wuduk awal-awal takut nak maya awal waktu takut terbang lah. Tetapi kita boleh semaya juga di airport Doha. Boleh juga main sana boleh. Cuma ambil air maya awal takut sana tu toilet dia masalah berapa jauh. Macam air maya lah bawa 5 jet fly. Dah gua wuduk. Dan selagi kita boleh juga beramal lagu ni. Bawa awal-awal spray macam ni. Ni. Supaya kalau kita tak payah pergi toilet lah akan ambil spray. Ataupun sekali lagi ni taktik taktik and strategi. Bila atas flight tu tak ada air, kita minta lah mineral water sebelum kita turun. Akak tanya ke pramugari dia, please give me mineral water. Dia biar kecil. Dah siwi so kita ambil mineral water tu ambil wudu. Boleh. Kecil tak apa dah. Kabar ni khusus dah kan.
Mudah-mudah tu. Bukan apa, takut kita lewat dalam toilet dia tu. Semua turun tu, mungkin semua orang kadang-kadang nak semaya juga. Ni. Mungkin orang naikkan flight kita belakang, okey? Jadi kita ambil sampel, duduk cakap ambil semaya. Semaya garis tu, jamuk satu. Jamuk ni jamuk takhir. Leh. Jadi jamuk takhir ni mudah. Dalam hukum jamuk ni, biarlah kita refresh balik. Jamuk takhir lah mudah. Sebab Rasulullah pun banyak buat jamuk takhir. Berapa mudah? Sebab dia hanya perlu niat masa waktu pertama, niat tu masa cokok tu, masa sebelum semaya tu niat nak semaya jamuk takhir. Leh. Apabila semaya, kita bebas nak semaya mana dulu. Nak semaya garis dulu boleh, nak semaya isra mana dulu boleh. Syarat mengizinkan. Contoh semaya isra dulu, apa? Semaya garis dulu, boleh tak apa? Boleh juga. Lepas tu, tidak menjadi syarat mu'allak. Mu'allak ni dia sama tu. Tak mesti syarat kalau kita buat jamak takhir. Tetapi kalau kita buat jamak takdim, kita tak boleh putus. Sudah semaya awal waktu tu, terus kena semaya hak kedua lalu. Tak boleh kecek, tak boleh gapo dah. Sebab jawab nikah lah. Aku terima nikah. Bila tu iman nikah tu, jawab nikah lalu. Tak ada nengung mata, tak sah, tak jadi. Dia kata, nak tak sin nikah ni. Itu mu'allak kan. Jadi maknanya kita, kalau jamak takhir, kita mudah lah. Kita semaya mana-mana. Kita nak rehat duduk tak apa, baru semaya balik pun boleh. Dalam waktu kedua. Okey? Jadi bila kita ada wuduk dah, masa tu cepatlah. Tak payah kita pergi ke toilet apa. Okey, setelah lagi petua, bila kita travel, kita musafir ni, setiap kali kalau kita jumpa toilet di airport lah, kita terus masuk toilet. Jangan kita tak. Kalau berasa jangan jiwai lalu. Sebab kadang nak jumpa toilet payah. Kalau bel tu boleh lah. Cuma kalau dia becek dia. Main tak biasa lah. Kocok tu habis pun kita cuma ada. Boleh tak cerita? Sekarang tu dulu. Pegang. Bagi orang yang ada gastrik. Ni saya juga ni. Malah tahu dah ni. Kena ada bekalan makanan dalam beg dia tadi. Ada makan. Tapi kita makan. Ada flight kita makan juga. Biasa 2 kali makan. Masa terbang mula-mula tu, dia makan. Apabila nak turun pula, dia makan juga sikit. 2 kali makan lah. Jadi kalau bimbang takut perut tu kosong, takut mai angin ya. Ada biskut bagi orang hypo ni kena ada coklat lah. Kena beringat berapa tu. Sebab kita travel jauh lah. Satu lah. Satu juga peringatan penting lah. Okey, kita berada di Doha sampai pukul 10.45. Dan kita akan fly balik ke Jeddah pada pukul 12.30. Tak lama dah. Pukul 10.45 ni pukul 11 lah tu. Sebab kita tu the fly tu jalan pula pukul 11 lah. Pukul 11, 12.30. Sejak setengah. Tak lama lah, terusing lah. Tak lah, tak nengung apa, tak tidur, tak dah. Bawa jalan ni, pergi masuk rehat semata. Semaya Pak Jamak Kasar, sudah. Kalau ada roti, main roti, makan roti. Bawa roti kan. Dari niat kau boleh apa. Ada sos, ada dah, makan. Ataupun minta dengan para megari tu. Masa dia makan ni tu, adalah kek-kek yang minta lebih apa. Kalau nak bodoh kita, minta kek tu sedap. Dia perlu kek. Boleh makan masa dia. Di terminal tu. Bawa tambah kau apa. Dia tak lama lah insyaAllah. Terusnya sebentar. Sejak setengah sebentar ya. Bukan lama pun. Dan walaupun sejak setengah, saya nampak supaya kita ni agak berkejaran sikit. Sebab dia bukan sejak setengah masuk flight dah. 12 setengah tu terbang lah. Mana mungkin pukul 12 kita kena masuk flight lah. Jadi mereka lalai sejak gitu. Seolah-olah kita bergerak daripada gate yang terbit masuk gate baru tu ya. Transfer ya. Dan masa tu mencukupi untuk flight, transfer bagasi kita ke flight baru tu ya. Dan kita pedahlah pakai airbag sikit. Kenapa saya? Saya nak pakai depot tak? Muka pada dah kaya training ni. Kalau boleh balik ke rumah ni, habis Pejik Mei, set time, pakai berapa minit boleh siap. Ni, 10 minit. Beres 10 minit. Siap 10 minit. Beres. Boleh makan depot lah. Ada soalan sekat tu? Saya
pada Doha tu nak pergi ke Jeddah. Jeddah tu nak ke Dubai lagi lah. Tukar gambar Dubai. Tukar gambar Dubai. Tukar gambar Dubai. Ya. Tukar gambar Dubai. Tak. Dubai kota juga tanpa flight lain. Flight dia QR 1184. Kalau kita daripada Kuala Lumpur QR 849. Hot tu 1184. Mana flight lain lah. Tak ada auto sourcing lah, kita akan follow lah. Sebab nanti di boarding card kita tulis gate mana kita kena masuk. Dan kalau you tak tulis, mutawif kena perhati. Dia ada satu sebuah TV besar kan, dia kita tunjuk. Dia tunjuk flight QR 1184 gate 24 ko kita lebih satu video tu kita. So mutawif akan bantu lah. Hari tu kalau kaedah kita pergi international gitu lah. Tengok okay? Tengok skrin dia. Jangan masuk gate lain. Gate lain lah. Kau tempat lain. Saya sendiri pernah naik flight lain. Kita madu kau orang lah. Bukan lain di airport ke Cepo. Asia, 2 butir. Dia pukul 9.30 dengan pukul 10. Duduk 2 flight situ. Saya lewat. Lewat bunga dah kita lewat. Masuk sekali lagi. Masuk. Jadi hojo cek pun tak tengok molek nampak. Dia semua masuk juga. Nak duduk. Ada orang duduk kat kita. Pai tanya mana berdiri pawak. Awak hosol gitu. Hosol lagi. Masya-Allah madu kita. Nampak cerdik gitu. Orang kata nampak cerdik masuk balik lagi. Tu abang masalah sorry. Kita mana kata dia salah. Kita salah. Tu be. Ni lah. Mana? Dia tak salah masuk gig. Lagi di airport kita ada gig 1, gig 2, gig 3, gig 4 kan. So kita ni bergerak dalam kumpulan, jangan berpecah. Kalau nak terbit grup, beritahu. Saya nak buat air minta. So tunggu. Ataupun semua lagi saya tunggu. Berdua orang kan. Ketua adalah ketua mutawif akan bawa orang lain. Saya tunggu. Saya tukang tunggu orang. Lagu tu dah. InsyaAllah dah. So, insyaAllah mudah lah. Ada soalan lain? Asmaya. Untuk lelaki kain ihram. Apa mudah lah kalau satu lah. Biasa pakai masa kanan biasa. Okey, bila kita terbang ke Doha tu nanti. 20 minit sebelum landing saya rasa tak salah saya. Lebih kurang kita lah 20 minit. Kita akan melalui mikot kita lah. Kita niat atas kapal terbang. Nanti pilot akan beritahu kita. Masa pilot beritahu tu kita boleh niat lalu. Sebab tak lama dah tu. Biasa 10 minit lagi akan masuk. Niat awal-awal. Nanti takut terlepas. Terlepas tak kena dah lah. Bila kata okey 10 minit lagi kita akan ke sampai ke mikot untuk niat. Bagi orang buat umrah niat. Deh. Tapi nak niat pasti kita pakai ihram dulu lah lelaki. Kata-kata pakai cepat. Tak pakai lagi pakai cepat dah. Sebabnya kalau kita berniat kita tak pakai ihram kita kena dam juga. Sebab kita pakai berjahit dah. So mudah dah kita akan saling pesan memesan ni lah. Ingat pengganti masing lah. Saya ingat masing. Okey, sampai di Jeddah pada pukul 3.10 pagi. Lepas terbit itu terus ke immigration. Kita jangan main-main lah. Dan kita follow kan, follow aja. Dan biasanya flight airport baru ni kalau saya rasa mungkin guna Aerobritish lah. Kalau macam airport lama ni nak guna empah, dia bertimpah. Kalau ni saya rasa mesti dia guna Aerobritish lah berkali ni. Tapi tak modern juga. Sebab saya pun first time guna airport baru dia. Bagi saya rasa memang dia guna Aerobritish. Itu tubik kita lah. Kata kali naik bah, kita nak naik bah. Dan tosok dulu singa lepis apa. Dia bah nombor 2 mai pula. Bah nombor 2 tu bawa kita ke tempat yang sama untuk kita pergi cek cok pasport lah. Kata agaknya tu sekali lah. So kita berjalan, tubik daripada flight. Biasanya pertama jumpa tandas tu kita pergi toilet dulu. Kalau mana nak toilet, masuk toilet lah tu. Gitu. Situ tunggu lah mata. Kalau situ tunggu pun,
hak lain jalan lah. Terus jalan ke gig. Kita cari gig hak kita ke nak berlepas ke nak tubik. Nak ni mukaddar ni. Kita akan bergerak untuk pergi tempat immigration. Jadi bila sampai ke immigration tu beratus lalu. Beratus awal-awal buat kita belakang ni. Sebab dia sebuah flight tu mungkin dekat 400 orang, 300 orang lebih. So kita cepat beratus buat kita. Bila selesai immigration, cok pasport. Terus kita pergi ambil kat bagasi. Flu tu sama. Dia bergerak ke bagasi. Sinilah memakan masa sikit. Sebab masing-masing tunggu bagasi. Tengok beg dia mana-mana, tak ada troli. Jangan sekali-kali kita suruh. Kalau kita sini Bangla lah, sana pun Bangla juga kali. Kalau suruh dia ambil, kena bayar. Kita nak upah dia. Tak suruh. Kita ambil troli, kita pertok susun beg kita, tolak sini. Kalau boleh, kita create volunteer lalu kita orang muda ni, tak setepat. Tak pakai tolak lah. Orang promo berusia tu tolak. Tapi pasti beg kita ada. Dan kita agak orang, misalnya kita tahu akan anak kita. Contohnya, bawa anak. Ada anak muda, mau kata siapa, urus lah kakak. Kita berilek. Tak pasti kita ambil kita. Anak pun lupa juga. Tengah habis. Harap mengharap. Jangan. Pasti dia ada. Tak tertolak dulu. Bawa kita. Okey. Sebabnya kalau tak ada, saya kena buat report. Saya sebagai mutawih, dia bawa ni, kita tengok report ke airline. Beg tu tak ada. Dia akan cari, dia akan hantar kita balik lah. Datang Mekah lah. Jadi pasti benda tak ada, baru duduk tu beg. Boleh tak? Ni detail sikit lah. Ni detail sikit. Okey, bila lepas tu, biasanya Saudi dia akan ada welcome ceremony juga. Ceremony memang disambut. Dia tabur bunga apa. Dari ra'i orang mari. Tak tahu lah baru ke mana dia. Jadi kita akan tubik pada ambil beg ra'i. Ahlan wa salam. Wa marhaban semua ni. Ini ke duyufur rahman, tetamu Allah. Dan masa tu insya-Allah di luar gate terminal tubik bagasi tu petugas kita sudah ready. Petugas simply sudah ready. Dia akan bawa kita bimbing kita ke bah kita. Jadi bawa beg masuk bah. Jumpa bah naik bah. Kita sebuah bah lah 44 orang sebuah bah. Kalau dua buah bah kita bagi bah pun tak ni dah lah sebuah bah dah. So naik bah Jeddah ke Mekah sejauh lebih ataupun 2 jam apa yang nama kita lah. Cuma gini, saya kena tengok waktu. Kalau benda tu dah lambat, saya sadarkan kita semai subuh di airport. Sebab nak berhenti tengah jalan tu kadang-kadang payah. Ada juga itu berhenti di masjid. Mana-mana tempat lah. Biasa masjid di kedai-kedai tak comel sangat lah. Jadi kalau kita buat putusan, kita semai subuh di airport. Selesai semai subuh baru kita bergerak. Sebab airport masjid tu di luar, pakai dalam tu, di luar pada bagasi. Boleh kita dah. Bolehlah kita semai subuh dulu selesai. Baru kita bergerak ke Mekah. Dah hotel kita insya-Allah Safwah. Ini istimewa simply ni. Hak premium penduduk di Safwah, hak jimat pun Safwah juga. Cuma beza sikitnya. Hak jimat apa kita ni makan tengah hari sendiri lah dengan malam. Tapi insya-Allah sampai pagi harap breakfast ada lagi di hotel. Sebab breakfast ni disediakan di hotel. Kita boleh makan. Kalau tak ada, saya akan belilah makan ni. Saya hadiah pula lah. Saya minta hadiah. Saya kat beli makan ni. So, seorang pukul syarat. Kalau makan ni habis nak makan kat kita kan nak umrah. Boleh? Gitulah. Cuma penting, ikut arah kita berdua lah. Saya tengok kedai ke mana. Sesuai kita ke buat apa-apa pengumuman lah. Dan kalau jangka makanan tak ada, memang insyaAllah kita sedekah seseorang nasi arak lah. Kalau ready dah apa-apa, boleh nasi arak makan lebih. Dan insyaAllah lah. Kalau dia makan ni, boleh rasa makan ni hotel lah. Hotel hadiah. Sebab kita lihat ke pejabat tu, dia tak ada nak makan, dia nasi. Tak apa. Nasi air ni, ada ya memang. Kita beli tu kita lama tak lebih dingin.
Air di tinggi. Okey, untuk maklum menawar tak suruh sekarang first time pergi. Hotel kita Safwan ni tingkat 2 tu memang restoran yang banyak sekali. Turkinya, Morocconya, macam-macam macam restoran ada. Memang cerita tempat lepok sama kita. Tertarik dengan roti canai, dengan apa. Dan makin cukup mudah. Dan kita semua ni terlihat. Bas dah. Lagi pun tak ada lagi. Ni baru nak buka, dia baru setting. Dia baru setting. Agak-agak siap dah lah. Tertarik sedap. Mau sedap tarik dah. Bukan kita juga dah tarik. Lepas tu setelah lagi, dia pun sedapnya jus. Jus mangga, jus orange dah. Memang very pure. Sedap. Boleh rasa lah. Tapi jangan makan banyak. Ada sahabat saya tahu ni, dia makan gotu je banyak. Apa jadi sakit perut. Masuk hospital dia. Siap dia. Sedap dah. Bayar juga sedap dah nak makan banyak ni. Janganlah berpada-pada. Okey, okey, first day kita di Mekah. Selepas kita bagi kunci bilik, masuk bilik, selepas kita SIM card untuk daftar tawakalna itamarna tu, kita bagi free SIM card masing-masing. Akan ada pembantu untuk masuk dalam handphone kita. So kita akan bincang pukul berapa kita nak buat umrah. Jadi untuk grup ni saya beritahu dah awal-awal. Semalam saya confirm sekali lagi dengan bos kita, CEO. Tuan Haji Afiq, betul ke tak nak pergi hadir gelar? Gelar lesson besar. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi saya amat-amat mengharap sungguh-sungguh lah. Dia akan pergi gelar kita di Mekah. Di mana dengan gelar itu kita masuk Masjidil Haram untuk umrah tak perlu tunjuk permit. Lesson besar lah. Masuk. Ada gelar, masuk. Pasal dia bimbing aku lama proses kita nak buat kan. Jadi itu hadiah syarikat pada kita. Jadi bagi saya, ni saya kata, istimewa guru ni. Sebab sebelum ni tak ada ni guru beli hadiah. Kita beli semua, muncul lah. Alhamdulillah. Tak ada, saya sendiri pun ni, belum tak ada. Kena apply, tapi tak payah pun. Ada baca terbaru sebelum umrah. Ada seorang Apple dia bilang 4 kali umrah dia boleh buat. Dia tu saya dia 4 kali buat 5 hari di Mekah dia buat 4 kali. Mana banyaklah boleh buat umrah. Alhamdulillah. Dan masa saya pergi dulu pun saya guna turis visa ni pun kita daftar ke Itamarna tu boleh buat berkali-kali pun. Tak ada masalah pun. Buat asal data pula buat pula. Dan ada setengah orang tu dia guna permit yang sama. Masuk juga, boleh. Tapi paling kurangnya sesuatu memang kita buat lah. Dan saya nampak hak rasionalnya 2 kali pun cukup dah. Kalau kita orang berumur lah. 2 kali umrah tu memadai dah. Sekali kita buat hak biasa ni, dibimbing oleh mutawif. Kali kedua kita buat dengan skuter. Lagi dia lecong. Bakal 4 kali buat dengan skuter. Gimana, betul sudah dah. Boleh buat kalau salah, sebab boleh. Diharuskan buat dengan skuter lah. Tapi nak buat lebih lah, nak bayar. Mana tahu nak keras sekali apa dia. Ada seorang dulu tahu apa sebelum ni ada orang muda pergi dengan saya juga. Yang naik skuternya corona, dia naik tak lah saya. Yang mana atas, apa tak aku buat demo. You start dah naik skuter, corona awal tu terkakak. Tak sah tombol lah. Biasa-biasa lah. Ni seronok pula main skuter. Itu pelik tu. Orang muda macam-macam ni. Okey lah. Lepas tu kalau kita perhati itinerary kita tu. Haji dia sudah. Tak tubik lah sudah. Okey, kalau kita perhati, saya serobot dengan grup kan. Dan kita tak kepering bagi hak coffee itu untuk jemaah sebab nanti akan lebih sesuai file. Di mana file itu ada itinerary, ada visa, ada proses umrah semua kali lah. Kita akan bagi sesuai file itu. Jadi masing-masing deliver di sana nanti. Lalu kita boleh tengok stand ni lah. Ada kita tengok ada handphone dah lah.
kita cuba beri sikit lah. Tak ada benda lain. Dah kali kita nak berkena kursus umrah, dah kita perpasal kita kan. Titik sikit. Apa? Kalau sen. Okey, kalau kita tengok pada pergerakan kita ni, itinerary kita ni, memang dia dah agak detail lah, walaupun tidak sedetail benar. Cuma basically memang itulah pergerakan kita, termasuk hotel-hotel kita disebut lah. Cuba tengok atas ni. Cuba tengok atas ni. Ini cara kita melihat. Sebab kadang-kadang setengah kami ni buat lagu lain ni. Dia buat sosok kita ni buat lagu ni. Macam tu di atas tu ialah jadual penerbangan kita dengan nombor flight kita. Jadi benda ni kita boleh perhati jugalah masa kita duduk di airport. Oh, kita flight kita QR 1184 ataupun QR 849 ada nombor tu penerbangan. Dari pukul 20 malam ni berangkat terbang. Ketibaan di Doha 22.45 hari Jumaat. Mana kita dapat Doha tu hari Jumaat. Memang Jumaat dah, berapa hari Jumaat dah. Okey. Sabtu pagi-pagi kita berlepas ke Jeddah. Kita akan sampai di Jeddah pukul 3.10 pagi. Sabtu. Tu hak lagi. Kebos tak ada balik lah. Ada balik kita balik daripada pada 15 hari bulan. Cuma nak cerita bawah tu Rabu tu naik belah. Kita tak balik Rabu sebenarnya. Kita balik 15 hari bulan. Cuma Rabu tu sebab kita transit di Doha. Dia kita berlepas dari pukul 7.40 pukul 7.40 malam sampai 8 pagi hari Rabu. Tu maksud dia lah. Dan kata kita bertolak hari Rabu, tidak, kita bertolak pada Selasa lagi. Okey. Hotel kita di Mekah Safwa Hotel. Check-in pukul 12. 12 jam balik lagi sampai tu boleh masuk dah. Lepas tu di Madinah. Ini hotel baru yang kita guna untuk jimat. Nuzul Asy-Syakiri. Kalau ada masa boleh Google. Tengok memang hotel ni bagi saya comel sikit pada dengan Al-Jiwar Saqifah. Pasal dia ni dekat alik makam Rasulullah kat Raudah dan dia di belakang museum. Jadi dia punya landmark tu mudah bagi kita nak balik ke hotel. Museum bila tu kita duduk di makam Rasulullah tu kita nampak museum besar. So kita duduk kat tu. Belakang tu ya. InsyaAllah kalau cuba Google nampak museum tu. Dan kalau sekiranya museum tu dibuka, kita boleh masuk tengok banyak benda-benda yang dia buat museum ni comel, banyak cara sejarah kan. So masa free. Tak si tidur tengah hari masuk tengok. Jadi tak boleh buat lawan hotel lah, kat hotel kita lah. Okey. Dan di Madinah kita makan full board lah pagi, tengah hari, malam makan di hotel. InsyaAllah kita doa Allah Ta'ala biar tu bila lalu makan sedap lah. Jangan oek-oek yang makan sedap makan lah, tak sedap makan luar. Tapi insyaAllah sedap. Sebab mereka ngejumpa hak pergi bawah ni itu sedap lah. Saya tak makan lagi sini. Hotel pun besar juga lah, comel lah, pakai kecil. Apa pertama kali? Saya tak pernah duduk pun. Saya sendiri biasa duduk di sebelah apa dah? Bawang Pik tu. Ni hotel baru kita ambil. Sebab dia katakan manajemen hotel ni menjangkau yang baik untuk kita. So kita ambil lah. Sebenarnya baik untuk jemaah, bukan untuk saya kat untuk jemaah. Lepas tu satu lagi, kelebihan hotel ni saya tengok daripada pengamatan saya tu, dia dekat dengan pasar kurma. Baik Zamri biasa pergi kat tahu pasar kurma ni memang tempat orang jual kurma banyak, pasar besar dan kita boleh jalan kaki tu. Tak jauh dah jalan kaki ke pasar kurma. Mana kalau kita tak beli di ladang kurma, kita beli situ. Boleh juga. Sebab banyak ada kurma. Jadi banyak kemudahan lah. Kemudian dia ada Masjid Bilal kat tu, dan belakang Masjid Bilal tu dia ada makan sedap. Jadi kita apa kita makan Madinah. Pak makan kita makan Madinah. Sebab dengan kawasan Masjid Bilal ni banyak tempat makan. Ikan bakar, kambing bakar, pada kambing. Okey.
Baik, ni ziarah. Di Mekah kita ziarah tu, Masjidil Haram. Kalau kita tengok dalam jadual tu, kita akan melawat selepas kita umrah pagi tu, esok kita ziarah dalaman. Mana kita melawat? Jabal Qubais, Rumah Arkam, tempat Saharai Nabi, kawasan Rumah Siti Khalijah, lepas tu perkampungan Bani Hashim ni, Kubur Ma'ala, dan juga Masjid Jin dan Masjid Asy-Syajarah. Itu insyaAllah kita akan lawat telah kalau cekak. Kalau saksi tak apa, Haji tak saya melawat saya sekarang ni ya. Letih cara, tak apa, balik lah. Hari ni pindah. Program kita buat, cuma kalau tak segi tak apa. Bebas. Cuma first time lagi lah. Nak tengok Masjid Jin lagu mana deh. Oh, ni Masjid Jin. Dari secara tu akhir kita dah tuan kenal lah. Sebab dia tuan tuan tahu. Okey. Masjid Jin ni tempat Nabi mengislamkan jin. Kita orang jin bukan, kita orang jin. Okey. Lepas tu lepas tu kita buat jalan luar esok tu. Dari luar ni kita pergi Jarana, Jabal Sur, Jabal semualah. Muzdalifah, ni akan ada program dia. Mana 5 hari kita di Mekah tu, kita ada program. Masa kita lawatan ke Arafah, ke Muzdalifah pun ni, kita akan pergi ke mikot kedua. Iaitu mikot Ja'ranah. Bagi orang yang buat umrah, tak payah ambil diri lah. Mana bawa kain air. Dan siapa di Ja'ranah, pakai air, nyak. Biasanya orang buatnya umrah badal lah. Umrah untuk mokok lah, bapa kita. Kali kedua. Kemudian kita pergi Udabiah pula. Udabiah pun juga mikot. Hari ketiga. Kita pergi ke Udabiah. Juga boleh buat umrah sekali lagi. Kalau kita nak buat, pakai ihram bawa. Boleh buat. Lepas tu, insyaAllah kalau diizinkan, kita akan melawat satu museum. Al-Mudi. Al-Mudi ni museum private. Bukan museum awam. Museum berbayar. Tapi kita bayarlah. Kita bayar ke semua tu. Kita tolong bayar. Cuma dia masuk tengok museum tu. Dia rare sikit. Ada rare sikit dengan museum Al-Haramain. Sini tu juga ni. Museum Al-Haramain. Ataupun museum dua Tanah Harai. Kalau tak boleh masuk Al-Mudi, kita cuba masuk ke Al-Haramain. Nah, di Al-Haramain tu dia akan tunjuk satu saya itu sangat sukanya Quran asli, Quran Sayyidina Osman. Oh, Sayyidina Osman baca, dia kena bunuh masa baca Quran kan. Memang Sayyidina Osman kita terbunuh kan. Dia ada darah sikit lagi situ. Dia ada Quran tu di Masjid Al-Haramain. Dia Quran tu kita boleh tengok Quran yang ditulis dengan tangan, tak ada baris, tak ada apa. Cuba baca, boleh baca tak? Sebab dia kalau sabdu dia bukan dua huruf. Sebab inna anzalna inna alif nun dua jadi. Kita ni mudah dah, kita ni jadi satu. Tapi asal tu alif nun. Mana inna. Memang boleh baca lah, tak tahu kaedah. Tengok dulu Quran. Dia tulis putih-putih. InsyaAllah kita tengok. Kalau kita pergi sana lah. Tapi boleh Google lah ni. Lah ni semua ditanya kita. Kita tengok. Tok Sabar tengok lah. Tengok rumah. Buka tengok. Jumpa lagi. Okey. Ni lautan-lautan di Mekah. Dan kalau kita perhati, hari akhir kita di Mekah, kita akan pergi ke Taif. Sebelum ke Madinah. Dan kita bermalam di Taif. Semalam dah. Cuma sini kita bicara ke mana. Kalau saya bermalam tak apa, nak pergi Madinah tu pun boleh. Tapi saya kat Wa'dah berangkat ke Taif, bermalam di Taif lah. Check in hotel. Cuma sengaja itu hotel mana lagi. Kita tak sini dulu. Dan nak pergi Madinah tu. Melawat saja. Boleh juga lah. Saya boleh bincang lah. Kemudian pada hari Kamis, kita akan ke Madinah. Syekh Madinah. Dan insyaAllah kita sembahyang Jumaat di Madinah. Dan Madinah ni pagi Jumaat tu, bukan, hari Kamis tu, kalau sempat saya buat jalan dalam Madinah. Lepas tu sembahyang Jumaat tu, kita free. Kita tak ganggu dah. Kita free. Lepas tu hari-hari lain tu, ada program-program lah.
InsyaAllah hal tu okey, setelah lagi nak highlightnya Zarah Re. Zarah Re ni di Madinah hal ni kena bayar 100 ringgit sore. Hal ni pilihan. Apa maksud Zarah Re? Kita akan melawat di tempat lautan yang bukan biasa kita pergi. Antara contohnya kita akan melawat di satu ladai kurma Kalsun bin Hadam. Kalsun bin Hadam ni lelaki nama Kalsun dia lelaki. Ialah di mana Rasulullah SAW duduk masa Nabi kita lepas hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi duduk di situ. Nabi bina Masjid Quba 4 hari Nabi sampai Senin lah, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. 4 hari Nabi bina Masjid Quba. Hari Jumaat Nabi bergerak ke Madinah, ke tempat itu dulu ni, ke masjid dulu ni. Masa tu lah pertama kali diwajibkan sembahyang Jumaat. Lalu sampai tempat tu Nabi kita sembahyang Jumaat. Bila fardu Jumaat ni fardu kan. Dan kita tengok masjid Jumaat tu. Ada orang rere belakang ni. Jadi kita tengok masjid. Dia di Mekah tak ada sembahyang Jumaat, tak wajib sembahyang Jumaat. Belum lagi. Cuma di fardu ke sembahyang tu pun masa Nabi kita Isra Mi'raj kan, wajib sembahyang. Dekat-dekat nak hijrah lah. Jadi hari ni juga kita pergi ke situ, kita tengok telaga. Dia panggil telaga Izik. Telaga Izik ni Nabi kita pernah duduk di telaga tu. Sebab dia masa tu air dia tak apa sedap. Bunyi bakri sikit. Nabi kita duduk. Air tubik pakulah ni tak boleh tinggi dan rasa sedap. Boleh minum lah. Di sana boleh minum lah. Boleh minum. Tapi banding dengan Zamzam, hebat Zamzam lah. Tapi nak ceritanya telaga Izik ni tempat Nabi kita duduk. Yang itu tak pergi palon. Dan ada tu comel. Boleh pergi lah kalau nak pergi. Tapi nak bayar siar, 100 riyal lah. Lepas kita ke melawat juga orang ni, dia panggil kat Uhud tu. Hak jabat Uhud, kat Perak Uhud kita melawat juga. Ada program asal, tapi hak tambah dia panggil kita gua tempat Nabi kita sembunyi. Tadi situ. Gua dia Nabi kita kena Nabi kita luka kan Perak Uhud kan. Nabi kita nusuk situ lah sementara tu. Gua tu ada pas sekarang dibuka untuk lawak lagi. Boleh tengok tempat tu lah. Dan juga adalah masjid Telaga sama Farsi. Mana kita melawak bawah tempat untuk kita tengok dengan dekat secara sejarah. Hal lain. Hal ni dah segi tak apa, kata saya ikut tak apalah. Okey, last kali kita akan lepas balik hari Selasa. Dan di Madinah ni kita akan buat program ziarah Rasulullah awal-awalnya. Masuk Raudah. Semua akan masuk Raudah insyaAllah. Dan bila masuk sekali, bila masuk, bila masa lah kita apply lah. Mudah lah. Dan memang tidak ada ibadat lain lah. Kecuali ziarah Rasulullah. Namanya tahajud. Tak apa lah betul lah di Madinah. Cuma istimewa Madinah ni selain terus ziarah Rasulullah, kita juga boleh beli kurma. Kurma fresh. Hak Nabi-nya kurma kita ajwah alia. Dia dua ajwah biasa so. Hak Nabi ni dia panggil ajwah alia, tak banyak. Harga mahal. Beza dia saya tunjuklah. Beza dia kulit itu ada warna, ada orang mamah. Rasa lebih sedap, lebih besar, lebih lah hak Nabi kan. Hak ajwah biasa ni satu warna lah. Harga lebih murah. Tapi apa-apa kurma pun boleh beli lah. Jadi tujuan ke Madinah selain pada itu beli buah kurma lah. So itulah lebih kurang pergerakan kita. Ada soalan sekarang? InsyaAllah jadual ni kita bagi hak Providence sana lah. Di Depok. Dia sekali dengan Fahim. Okey. Tak payah alamat dah. Nama ya. Nak boleh juga alamat takut hilang dah. Boleh datang. Asal lagi boleh telefon, belum telefon boleh. Telefon. Ada orang yang pergi komputer type. Boleh juga. Sebenarnya benda ni kita akan tulis atas ni. Ini di sini.
Jadi ada nama kita, lepas tu hak lain tu bubuh lah. Nombor telefon, nombor address, ada kad dia. Kita bagi. Okey, ada soalan lagi? Sebelum kita pergi pada laleha, lepas tu kita semaya ajak lah untuk selamat. Tak. Dulu saya kira ini dulu kedua ya. Belakang museum. Dalam 50 meter kat atas Korea. 50 meter. Masuk ke pagar, nampak lalu Raudah. Nampak lalu makam Rasulullah. Tempat kita duduk sebelum ni, belakang tu memang dekat dengan masjid juga, 50 meter juga. Tapi kita nak pergi ke Raudah, jalan dekat dengan 400 meter lebih baru sampai ke Raudah. Ni duduk tepi dah. Jadi lebih bagi saya lebih bagus ni. Walaupun jimat, sebab dia hotel dekat dengan Raudah. Sebab kita nak pergi ke Raudah kan. Kalau kita ingat, kalau biasa pergi Mekah, dia pintu 24 untuk retin tu kan. Puan Muslimat tu, dia ke tepi, kat Baki. Dekat mereka. Dulu kita duduk belakang tu, walaupun dekat dengan pagar masjid Nabi, tapi kita jalan jauh nak pergi ke Raudah. Jalan pusing, bawa siapa ke situ. Ni dah straight, bagi lelaki cukup mudah. Dekat sangat. Dan memang kita duduk di hotel kita nampak kubur hijau Nabi. Nampak kubur hijau makam Rasulullah. Lalu saya pun sure boleh pejabat boleh pergi lah hotel. Tempat lebih. Tapi saya tak pergi lagi. Saya tak pergi sama saya pun. Kalau boleh apa? Tak aja yang bawa. Dia puji lah. Dia terbagus. Betul. Okay, ada soalan lagi? Kita cakap tak betul. Mana pun ni, dia boleh nak kami. Tapi orang tak apa. Kita orang itu juga. Tak tahu betul juga. Okey. Masalah ni Rasidin ni awal dia aku dia tak ada digital. Hak poster tu. Tapi dalam kuning ada. Tak apa, kita print kuning kita sebagai standby. Nak bukti. Dia tak boleh. Memang KKM masalah kan. Memang banyak. Ramai orang hak cocok poster. Tapi tak tahu bit hak digital. Ya, betul. Tapi pejabat minta itu print kuning juga standby lah. Sebab dah cakap tubik nama. Tak apa, tak salah. InsyaAllah boleh. Sebab dia tahu masalah ni. Dia sistem Manchester ke dalam. Lagu mana lah ni? Bayar mahal tak jadi molek. Dah, insyaAllah. Sebab pada tu tunjuk tu okey. Okey, ada soalan? Okey, ada? Saya round table. Kita tak round. Nah kita ni, Cik Amran. Tak cik balik beli dah dah. Jangan koci, rasa koci. Okey, pesanan saya jangan koci baik ni. Sebabnya koci dia boleh main boleh kerana koci kita set nombor 000, koci boleh. Tapi dia ada masalah kalau bila kita bagi pekon tu boleh rosak. Sebab dia yalah muka makhluk kan. Dia rosak. Jadi nak buka tak boleh di nak daging apa. So, tak usah koci, beli koci suku kecil. Beli dua ya tu, koci. Dah kita buka jangan berduit lah ni, duit yang tak ingat tu lagi. Ingatlah jangan koci dah. Memang ada koci, ada sistem dia. Saya sendiri beli koci, beli koci. Ni koci. Dia boleh. Tekos tu kan masuk boleh. Nah, ada koci lah. Sebab bila tekong tu kan ada dia penuh. Ada beberapa kes sebelum ni rosak tak boleh buka. Tadi kena cari gaji besi. Dah salah.
pakai kaki sendiri lah. Beliau 2 yang, kita 2 yang. Cik. Tak kaki tak apa. Saya kena ikat ni dengan tali ya. Saya ambil tali so, bismillah taubat ikat kemah 2 kali. Kita buka pun sebenarnya. Mekah tu. Ada tempat lain dia mai tu. Cuma jangan bubuh mah lah tu, jangan bubuh piti. Bubuh baju tak ambil Dah, ada bubuh benda-benda harga. Berapa dengan kita tarik. Bersama kita dah. Okey. Macam apa-apa benda-benda penting pun boleh bin bagasi ni. Cabin bag lah. Okey, ada masih arak insya-Allah. Ha? Itu kita buat juga. Buat dulu. Ni hanya hadiah serkat lah. Kalau dia masuk juga, masuk. Tak ada mana. Tetapi kena buat juga untuk rauzah. Mana? Untuk rauzah kena guna itamarkan. Dia boleh di Mekah pula. Atau mudah untuk tawaf. Untuk Mekah, untuk umrah. Apa kita ajar tu mudah aja SIM card tu. Bila kita install, buka lah. Kita bincang lah nak pergi bila dah. Kita akan bincang sana lah tu, teknik tu. Mudah. Cikgu? Ada. Ustaz. Ini Ustaz tu yang bila. See? Gelar dah. Alhamdulillah. Semua ready dah. Ada lewat senam jalan hari ada. Kalau jalan bagus nah, saya. Apa itu Pak Cik Meh? Yasir Arafat ni memang tak nak tengok 2 kali. Nama Yasir Arafat itu. Memang kita buat Yasir Arafat. Laki dia. Aku siapa? Akal tu macam tu. Cikgu Aziz. Jeng. Ni dia footballer dengan saya dulu main Kelantan juga tu. Selama dia main midfield. Tak main striker. Cik. Ada soalan? Baik pun pengalaman boleh tupai kat web. Okey, apa pun tak? Berapa ribu nak bawa duit? Tu soalan sama pertanyaan saya. Haji, berapa ribu nak beti ni? Bagus dah apa. Orang lelaki ni bimbang, apa beti banyak. Kalau lebih beti, jangan apa. Saya sama aku sopai, tu soalan dia. Haji, berapa ribu nak buat beti ni? Bimbanglah dia takut tak boleh makan Mekah. Tapi memang dia prihatin. Datang ni relax gitu tak. Apa nak beli? Kadang-kadang siapa tanya, jumpa cucu beli ke? Tak lagi. Dia pergi beli. Okey, tak lah. Ajar biasa dah. Okey. Boleh je. Positif lagi. Negatif lagi. Tapi insya-Allah kalau berapa dosis? Ada ajar ada berempat bila berempat. Di sini lah saya kan dia kalau saya positif dia pula. Oh, saya. Apalah, boleh gila lah misalnya. Tapi insya-Allah ada negatif. Mai test ni. Buat sini lah. InsyaAllah negatif. Doa negatif. 40 orang doa bakal dia Syekh kita ni negatif. Bahasa mulut belakang ni negatif. Tak apa lagi insyaAllah ni. Doa sana. Minazan saya doa. Dia Omicron ni 8 hari ya. Lepas 8 hari bebas. Kalau dia positif dia pergi 8 hari dah ada. Sebab saya ada 14 hari tu kita jangan ikut mana-mana sebenarnya ada. Dia bagus je kok Omicron dia tidak ganas sangat. Tapi 8 hari tu insya-Allah jangan ikut kat mana-mana lah. InsyaAllah boleh pergi aja. Tapi meh. Kalau anak tu lagi mutawih 2 orang ada 2 orang. Gila yang meh. Kita jangan bergantung kepada orang lain. Kita hanya bergantung kepada Allah Taala sebenarnya. Bukan Allah Taala. Dan kita sentiasa berdoa, Allah meyassir wala tu'assir. Allah permudah kerusakan. Saya sendiri walaupun kita ni 2 orang jangan sedar sangat. Oh kita sukanya 2 orang mutawih. Jangan sedar.
Kita tak sia orang Ta'ala uji tanya. Kita kata orang Ta'ala dah. Saya pun nak gitu juga. Cuma setakat ni, Alhamdulillah, mudah lah. Tegak tengok terherah. Cik Mazlah? Ada, tak ada? Jangan tengah. Kita kontak. Kita tanya, okey. Dia gini, dia kalau positif tadi. Lepas 14 hari, 8 hari bebas dah kan? Lalu ni ada kontak tak? Casual contact. Casual contact tak ada. Apa? Casual ni dia akan detect masa kita sebelum ni kita dekat supermarket, resto apa semua sekali. Casual contact tak ada. Tak apa. Ada masalah. Jangan close contact. Tapi close contact lagi pun jika yang buat keluar baru tak ada masalah juga. InsyaAllah. Casual contact ni lebih ringan daripada close contact. Boleh. InsyaAllah. Ya, tak apa, insyaAllah. Kita permudahkan insyaAllah. Nasib tu tak apa. Pergi dululah, lepas tu kita buat ke sana, insyaAllah. Hajah, adakah apa tanya? Duit bawa 4,000 dah. Hajah, saya cucu ramah. Cucu ramah. Bawa 1,000 syukur lah. Ada. Orang muda sekali banyak soalan. Ngiling apa? Mana orang muda benar. Ni orang muda benar, orang ngaji, boleh tupai dia, tak apa. Bergagak. Sampai baca boleh. Mak dia tu. Weh. Untuk umrah sunat. Kalau kita kata pun jadi. Tapi kalau tawaf sunat wajib. Kena niat lah. Niat lagi tu. Ya, masih lagi ragu-ragu. Untuk niat umrah ni, bila tawaf niat. Tawaf tu sunat. Tak apa, tak niat pun jadi lah. InsyaAllah, yakin lah tak masalah. Okey. Apa ni yang malu tanya. Cikgu, kita ada gobsang kita tak apa. Kalau nak pergi sekolah mudah. Ada. Tu? Ada. Okey, kita ada nak beli obat-obat boleh. Untuk farmasi kita. Tak ada. Alhamdulillah. Baik. Saya rasa tak ada masalah apa-apa. Dan insyaAllah lah kita sentiasa berdoa dan terus berdoa. Dan yang keduanya, sebagai sama-sama muda, kita banyak selawat ni. Banyak sekali selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh lepas subuh tu 100 kali. Hanya kurang 100 kali lepas subuh. Sekarang ni. Boleh ke tak 100 kali? Boleh dah. Mudah ya. Sebelum bangun subuh, lepas main subuh tu, pagi-pagi tak pergi mana-mana sebelum makan nasi belauk. Baca ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca Allahumma shalli 'ala Muhammad. Pendek kan? Tak apa dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad, 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 Allahumma shalli 'ala Muhammad. 10 kali tu. Berapa saat baru? Mana duduk ada berapa minit? Boleh 100. Saya minta buat lama lepas subuh. Jadi kita buat kita. Nak panjang sikit, nak panjang lagi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ada sikit. Ataupun sajidina apa boleh. Tapi apa paling pendeknya? Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa dah. 100 paling kurang dah. Supaya bila kita pergi Madinah ni nanti ke Mekah ke, Allah Ta'ala akan beri rahmat yang banyak memudahkan urusan kita. Memudahkan urusan kita. Sekali kita selawat, Allah Ta'ala beri rahmat 10 kali. Kalau 100 kali, 1000 kali. Dan banyak hajat-hajat kita termakbul. Jadi amal ke banyak selawat. Banyak selawat. Atau betul bel. 8 jam. 1000 boleh. Agak ada boleh bila, ada ngetik tu. Duduk kat kota bank, tak saya tengok cerita lah. Memang ada cerita kat kota bank. Buku TV tu, tak tengok macam-macam cerita Arab lah, Indonesia lah, Gusti lah, bola ada belakang. Tak saya tengok tu.
Selawat banyak. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah 8 je tu balik 10,000 berkali lah. Saya tak tahu bila, tapi contoh kalau kita buat. Masya Allah, bila kita jumpa Nabi, kita bawa hadiah yang besar. Selawat dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita rasa sukanya jumpa Nabi bawa hadiah selawat. Bayangkan kalau kita jumpa ibu bapa kita, jumpa ayah kita rumah ni, kita tak apa. Balik nak jumpa ayah. Bawa 10,000 kita. Syukurlah nak jumpa ayah tu. Ayah, ni hadiah 10,000. Ayah buat kena? Ayah pun, boleh kami. Ayah panggil sekapung, jamu. 10,000 anak umur. Kita pun suka nak jumpa dia. Pasal kita bawa hadiah yang besar. Kalau baju orang atas ni, tu ayah. Kasut kelak. Ayah tak jumpa kasut kelak pun. Oh, kasut kelak. Maka masjid kata kelak. Mana suka nak gitulah. Tidak ada hadiah lain yang lebih baik yang bawa pada Rasulullah yang selawat. Boleh lah. Alhamdulillah. Dan yakinlah, siapa dia banyak selawat, Allah Ta'ala akan beri benda yang tak sangka dengan kau. Demari. InsyaAllah. Nanti saya dengan kita gambar dia, awak kita dapat. Saya terima banyak maklumat. Hak saya beri benda-benda hadiah kepada kita. Nah, yakinlah insyaAllah. Okey. Kalau apa saya suruh balik kepada Tuan Haji Serban. Dan lepas ni kita nak saya ajak kita untuk ustaz lah email. Tak apa ustaz. Kita ambil orang muda. Orang muda ni dia dosa tak banyak. Orang tua ni dosa banyak sikit. Dan dia dosa tak banyak ni makbul dia lebih muda deh. Orang tua saya ni pun lebih dosa banyak. Dosa mata banyak, dosa telinga banyak, dosa mulut. Oh banyak sekali. Wallahu a'lam. Sudah pada Tuan Haji Serban. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji dan kita di atas taklimat yang rasa lengkap lah. Saya rasa lengkap dah perjalanan kita ke apa aktiviti-aktiviti yang kita nak buat tu. Cumanya sebelum kita sembahyang hajat ni saya nak ulang sikit lah. Sikitnya berkenaan dengan checklist. So insya-Allah saya akan buat checklist ni balik dengan cara yang lebih proper lah. Dan saya akan share dalam grup. Tapi untuk sementara ni, untuk kita peringat, gapo kita kena bawa untuk dalam bag kecil tu. Dalam bag kecil, bag cabin yang kita nak bawa tu. Okey, kena pastikan hak kita ni, orang lelaki ni kena ada ihram. Ihram. Ihram ni nak bawa berapa? Nak bawa berapa? 2 pasal, kau sepasal. Kalau saya lah, saya bawa 3 lah. 3 lah maknanya bukan 3 pasal, 3 lah. Maknanya saya akan bawa untuk gilir alik bawah. Alik atas ni tak cuma biasa kan. Jadi biasanya kalau kita cuma alik bawah ni, kita duduk kau nampak cuma, kita ambil hak lain untuk pakai alik bawah. Alik atas ni biasanya insya-Allah lah tak ada gapo-gapo. Kita nak pergi, bukan nak pergi guling gapo sana kan. Orang lamanya jadi puasa semangat di guling. Rasa tak ada lagi orang Malaysia buat gitu. Orang lain tak tahulah. Okey. So itu yang terbaik sebab ihram ni kalau kita bawa 2 pasal tebal juga. Nak buh dah lebih. So kalau saya lah, tapi terpulang. Ada setengah orang bawa tu dia bawa nipis macam saya bawa nipis so. Kalau ada simply ni kita beli dah sepasal kan, simply bagi sepasal. Mungkin boleh bawa nipis. Saya bawa hak jenis kain cotton je so. Jadi kain cotton tapi terpulang kepada kita. 3 lah untuk lelaki. Kemudian kain satu persalinan untuk orang perempuan. Orang wanita bubuh dalam beg tu takut ada tumpah-tumpah air ke apa, kita boleh gunalah. Kemudian makanan sebelum ni bawalah sekuk sikit. Okey, macam Tuan Haji dia kata bawa sekuk untuk kita alas perut. Takut duduk lama di airport ke. Nak beli tengok payah. Waktu mahal biasalah tu. Jadi kita bawa biskut untuk alas perut. Ubat, jangan lupa ubat Ubat ni kalau boleh inhaler tu lah. Kalau ada lelah tu kena bawa inhaler tu. Kemudian Gaviscon untuk gastrik ni. Kalau tak tahu apa dia Gaviscon tu, nanti kita akan tunjuk beli untuk kita minum, untuk makan Gaviscon tu. Mungkin duduk sakit perut gastrik ni, orang tak tahu sakit lagu mana tak. Lepas juga kadang-kadang.
Kemudian ubat mutah. Ubat mutah. Kalau biasa je ni, setiap kali jalan tu dia berasa nak mutah. Boleh telan. Nanti kita akan bagi tahulah ubat mutah lagu mana boleh dibeli. Coklat ataupun caklat. Untuk orang diabetik biasanya takut hypo. Takut hypo. Jadi salah satu untuk cepat untuk tangani hypo ni kita guna coklat. Kemudian tawul kecil. Bawalah tawul kecil besar. Bubuh untuk kita lap muka ke apa. Biasanya dalam flight tu pun dia biasa bagi tawul kecil untuk kita lap muka. Tapi rasanya kita bawa sendirilah. So tawul kecil, tualan kecil tu. Kemudian botol spray ni kita ada dah. Botol spray ni, okey. Saya selalu bawa botol spray ni memang untuk ambil wuduk lah. Senang, kita tak payah mikir dah. Tak payah mikir. Kecil pun kecil. Kalau banding hak ni besar ni. Tak, hak ni besar. Hak ni kecil. Jadi mudah. Spray tu kita boleh ambil semaya. Kaedah ambil semaya ni serupa hak tu Haji Din bagi tahu lah. Kita spray biar air tu mengalir sikit, lepas tu baru kita gosok. Kemudian selipar Jepun dah. Kita minta kalau boleh bawa selipar Jepun, jangan selipar orang mahal tu. Selipar Jepun hak nampak tumit dan nampak jari-jari kita. Untuk lelaki lah. Maka tu nampak selipar Jepun juga. Jangan lelaki. Kemudian sejadah. Okey, untuk selipar Jepun ni saya gini. Dia selipar Jepun ni nipis Pak kita nak jalan jauh. So saya tidak syorkan untuk grup kita ni selipar Jepun tu. Kita beli selipar hak murah, hak itas 10 ya tu. Tapi kita nak gunting. Gunting hak di ibu jari. Tak ada. Gunting hak ujung tu biar nampak jari. Dia tak jalan, tebal. Tak kadang nipis nak jalan, kita banyak jalan lepok. Takut totik dia nipis Kena beli hak tebal. Kecuali hak tebal tak berat. Hak malaknya saya biasa guna. Hak ada pasal malak 10 ya tu, hak itas Dia betul, hak murah tu. Tak kalau kita suruh kaki, kalau tak nampak, biasa tak nampak ujung ni. Jari kaki kita. Kita kerak. Nampak tak? Dah. Mana kerak dia bagi hak ujung. Hak depan tu boleh sorong biasa. Pasal bimbang kalau kita jalan lepas Jepun dengan cepat ni jadi masalah. Popek. Dia jadi tak selesa lah sebab IDP. Kecuali kita duduk Makkah. Okey, comel tu. Kemudian sejadah dah. Kalau boleh bawa sejadah nipis tu sebabnya takut kemungkinan besar lah yang amat besar kita akan solat di airport. Okey, solat di airport. Kalau ikut pengalaman saya naik Qatar ni, tak tahulah kalau saya nak semaya atas kapal bay je. Sebabnya kita takut kalut sampai di Doha tu. Bunyi 2 jam tapi kita nak tukar gate, kita kena masuk sejam sebelum. Jadi dia akan takut kita semaya bergaduh-gaduh. Sedangkan kita duduk atas kapal bay tu lama. Macam-macam kita boleh buat duduk atas kapal bay tu. Jadi takkan kita tak boleh nak semaya dengan. Dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk semaya atas kapal bay ni. Tapi semaya atas kapal bay ni semaya dengan cara yang tu Haji dia bagi tahu gitulah. Jangan ambil semaya dalam bilik air. Ada perkara ni berlaku. Dia ambil air semaya dalam bilik air. Sampai stewardess dia sampai buat announcement. Macam saya pergi kapal haji dulu, siap-siap ni buat kita lah. Pakat ambil semaya dalam bilik air. Buat perumah dia, beladung atas tu. Dia kapal terbang ni dia tak boleh air ni. Dia takut shock elektrik dalam tu. Jadi agama ni bukan untuk menyusahkan kita, untuk mempermudahkan kita. Jadi kalau kita ada ilmu, tak susah pun nak semaya. Jadi saya rasa kita semayalah dengan sempurna, dengan cara bermusafir. Itu telah ditetapkan oleh agama. Pelik apa? Kita bermusafir semaya atas kapal terbang, itu semaya dengan cara hak setakat tu boleh. Sebab kalau kita semaya di airport dengan gaduhnya, takut semaya, betul khusyuk masa tu. Order pada order ni, Haji dia duduk mana, duduk teletah maya macam mana. Tak, macam-macam je. Kita semaya dengan cara yang terbaik, relax, khusyuk, dengan cara kita bermusafir. Lebih molek. Okey? Kalau saya lah, kita ambil semaya, boleh siap-siap atas di airport tu, ataupun kita ambil siap-siap di menggunakan spraynya, semaya atas kapal terbang. So lagu mana? Agak-agaknya nak semaya atas kapal terbang ke nak ambil di airport? Airport ni, takut batal semaya pula kena pergi ambil macam-macam hal. Jadi kita gunalah kemudahan yang agama bui kita ni untuk semaya.
Tak? Puan Haji? Semaya. Kecuali dia ada masalah. Memang tak boleh nak semaya atas kapal terbang. Asal semaya atas kapal terbang jadi pening. Itu cerita lain. Okey, terima kasih. Saya rasa caranya itu terbaik sebenarnya. Sebab sebelum kita masuk flight, kita ambil wuduk dalam awal. Bila kita fly tu dalam sejam lebih je stabil dah kapal terbang. Stabil, tak gagal perut senyap dah. Terus semaya lah. Dah duduk. Dan satu lagi, kemudahan bila kita ada wuduk dah ni, kalau takdir kita batal wuduk atas flight, kita boleh sapu ya bayi mayat. Kita muka dengan tangan biasa, tetapi untuk pakai kaki kita sapu. Sapu ke atas. Supaya Rasulullah ambil semaya dengan khuf. Pakai stocking kan. Cabut stocking, kita ambil air di tangan kita, sapu ke atas. Pakai sapu. Tak payah wear stocking pun. Faham tak? Okay? Nampak kan? Nabi kita pernah ambil wuduk dalam musafir, musim sejuk. Dia asalnya ada wuduk dah lah. Tiba-tiba dia pun batal wuduk, membarui wuduk je, memadai dia sapu ke atas. Maknanya tapak kaki kita ni, kita dicokok sini. Kita tak kita sapu kat atas. Tak payah basuh tak. Atas stocking. Ke atas. Sudah memadai sebab kita tak percaya stocking pun. Ini yang diizinkan oleh syarak lah. Rasa kita waktu tu ses main flight lah. Mudah kita tak gaduh. Betul. Okey. So insyaAllah lah. Kalau ikut cara dia, kalau dia pergi musim sejuk lah. Musim sejuk ni kena pakai kuf. Hak kasut kulit kan. Kita ambil air semaya siap-siap, baru pakai kuf. Kalau batal pun, kita just sapu atas kuf betul. Dalam konteks kita pun boleh diguna pakai masa kita sunnah. Okey, kemudian yang terakhirnya jangan lupa buku umrah tu beberapa lebih kau nak baca atas flight atas flight ni lama jugalah. Lama tak lama pun 4 jam juga, 5 jam juga. Jadi kita boleh hafal gapo-gapo kita rasa nak hafal, nak menghayati umrah kita tu. Seperti mana Tuan Haji kata tadi, kalau boleh tak usah buka lah cerita-cerita industri ke apa tu. Memang macam-macam. Kita naik atas Qatar Air ni dia memang sedap. Makan dia pun sedap. Okay, makan dia pun sedap. Kemudian untuk orang perempuannya telekong dan handsock stocking. Handsock ataupun stocking tangan tu kena bawa ekstra. Kalau lagu mana, nipis kan. Jadi kena pastikan juga handsock tu memang hot jangan nipis telajak. Begitu juga dengan stocking. Jangan nipis telajak siapa nampak. Kemudian satu lagi, kalau boleh bawa jaket. Standby jaket, takut sejuk. Kita kalau ada sejuk kat, mula nak pergi bilik air. Kakak bangun. Siapa sudah kata, kerja technician ke ni? Yang pergi bilik air semacam. Ada? Kita, kalau boleh kita boleh. Walaupun ada selimut. Tapi kadang-kadang untuk standby kita, takut tak padai ke, bawalah selah untuk kita. Ataupun kain tino tu dia pakai hak sebar tu. Kain sebar dia pakai kain ke apa? Selendang. Kita mungkin boleh guna ridak juga. Ridak kita boleh pakai tu. Bawa serbai kita, ridak kita, maflar, orang panggil maflar tu. Boleh bawa juga. Itu je lah. So saya rasa lengkap lah. Apa yang kita bagi tahu ni rasanya dah di peringkat yang paling lengkap lah. Tapi sekiranya ada lagi hak tak teringat, boleh tanya dari masa ke semasa. Jadi insyaAllah lah, kalau tidak ada apa-apa, kalau ada hak tak ada air semaya, nak ambil semaya pun boleh. Sebab kita nak buat solat hajat, dan kita doakan, kita niat solat hajat kita ini untuk kita dipermudahkan kerja-kerja umrah kita. Bermula daripada sekarang ni. Sebenarnya sekarang ni dia kerja umrah kita dah start sebulan lepas lagi. Jadi sehinggalah kita balik pada 16 hari bulan ni supaya dipermudahkan dan dikurniakan umrah yang terbaik, yang mabrur, yang makbul, insya-Allah. Jadi nanti sikit. Baik, saya baru teringat untuk makluman jemaah, semua kita bila balik nanti memang saya dah ambil tiket belakang dah, termasuk Cik Hamzah yang wife dia. Tapi saya ambil pukul 1 tengah hari 5 jam. Dan maklumat terkini saya dapat kemarin confirmation daripada pejabat, dia kata bimbang takut tak ada 5 jam. Sebab dia kata lah ni SOP di airport kita, hak balik Mekah ni,
Kena buat swab test pula, kena pakai ada digital punya tracker tu. Dia tu lama pula. Nenje tak selesai lagi di airport. Dia kata lah, hak terkini. Jadi saya kena minta izin dengan jemaah, saya kena tukar balik penerbangan tu. Kita kena balik Kopak pula. Tiket beli dah sebenarnya, semua pukul 1. Semua beli belakang dah. Tapi tak apalah, saya tukar balik. Dia boleh manage balik. Cuma kemungkinan ada sedikit addition lah memang. Kalau in case flight tu mahal sikit pada London, adalah sikit. Tapi tak apalah, saya selesai dua-dua tu. Saya akan beritahu kemudian lah ke mana benda tu. Kalau sikit sangat, tak perlu dah. Cuma saya nak tengok, dan nak beritahunya kita pakai balik pukul 1, kita balik pukul 4 petang. Untuk selamat. Kalau tidak, kita tak ada nak balik lah. Moga masalah apa lah, SOP baru ni. Dan barang-barang kita memang saya dah tempoh lori kan ambil. So tak ada masalah. Hanya kita sendiri naik kata bawa dengan hand lagi 7 kilo. Lepas tu saya akan minta 5 mula lah di Madinah nanti. Jadi tersebut singa tu saya urus. Cuma wayakkan anak mak balik Kopak pula. Sampai pukul 5 lah sini. Bukan pukul 1. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita boleh solat hajat. Tok Imam mana Tok Imam kita ni? Tok Imam ni. Tok Imam Madinah. Tok Imam Madinah. InsyaAllah, insyaAllah. Sesiapa yang boleh nak ambil wuduk tu boleh ambil wuduk. Dan kita boleh siap-siap lah untuk solat insyaAllah.